KPM. Banyak yang atas meja ni. Macam-macam. Ish. Apa kat TV ni? Apa ni? Ni virus ke? Jumlah kematian kes 1, 2 dan 4 dan 9. Oh, 124. 124 dan 9. Kenapa 124 dan 9? Betul ke sebutan? Betul kot. Yang ni pula. Ini mesti betul. 190 dan 2. 190 dan 2. Kan? Macam tu kan cara sebut dia kan? 109 dan 2. Dan atas 36, bawah 109 dan 2. Betul lah. Mesti cara sebut macam tu. Ni virus ni, takutnya tengok virus ni. Dan okey, ini ialah 3.96. Mesti betul. 3.96. Betul. Mesti macam tu cara sebutan dia kan? Mira. Cikgu. Banyaknya angka-angka yang Mira sebut tadi. Rasa betul atau salah? Betul, cikgu. 396 cara sebutan dia. Kalau nak pasti, kita kena apa, Aziz? Kita akan belajar pasal nombor hari ini. Okey. Jadi kita kat sini bukannya belajar tentang perpuluhan. Ada dia. Tunggu nanti. Okey? Okey. Kalau nak tahu kita nak belajar tentang apa kata kita saksikan terlebih dahulu Profil Guru. Semua bersama dengan Mira, Cikgu Arif dan juga Cikgu Haziq. Cikgu, kenapa cikgu pakai PPE ni, cikgu? Sebenarnya Mira, kita bukannya ada jangkitan ataupun apa di dalam studio ini, takut tetapi saya. Kita sebagai apa, Cikgu Haziq, hari ini? Solidariti. Ya, betul. Kita nak menunjukkan solidariti kita terhadap barisan hadapan yang sanggup berjuang untuk memastikan kes-kes COVID-19 semakin menurun. Ya, betul. Dan sesuai dengan tajuk apa yang kita nak belajar hari ini, iaitu literasi dan numerasi bahasa Melayu matematik pencegahan penyakit berjangkit. Betul, Mira. Ya, pencegahan penyakit berjangkit. Seperti yang kita sedia maklum, COVID-19 berada di mana-mana. Jadi, kita nak kaitkan dengan topik pembelajaran kita hari ini yang berkaitan dengan pelan murid-murid. Jadi, bagaimana pelan tu, Cikgu Haziq? Okey. Untuk semua, okey, murid-murid di rumah, pelan ni adalah program sokongan pengajaran dan pembelajaran untuk murid-murid tahap 1, tahun 2 dan tahun 3 untuk subjek matematik dan bahasa Melayu. Untuk penguasaan tahap minima TP3, di mana untuk matematik TP3 ini bermaksud memberi tafsiran murid-murid tahu dan faham pengoperasian asas matematik untuk melakukan operasi tambah, tolak, darab dan bahagi dan juga penukaran asas bahasa Melayu. Cikgu Arif? Ya, betul, Cikgu Haziq. Itu untuk matematik. Untuk bahasa Melayu pula, murid-murid dan juga Mira yang berada di studio, untuk tahap penguasaan 3, iaitu kata kuncinya memuaskan. Di dalam bahasa Melayu, murid-murid akan dapat menguasai dan juga berkemahiran bahasa secara sederhana. Kemudian, jikalau kata nak menyatakan pendapat ataupun idea secara asas tanpa bimbingan. Kata kuncinya mudah saja, memuaskan. Itulah tahap penguasaan 3 untuk murid-murid tahun 2 dan juga tahun 3. Itu yang kita nak capai hari ini dalam kelas mahir kita petang ni kan, cikgu? Ya, betul. Yang berkaitan dengan pandemik tetapi ada unsur nombor. Dekat depan ni dah nampak dah ni ada nombor, ada tulisan semua ni kan. Kita nak main teka-teka sikit, Cikgu Haziq. Boleh? Okey, sebelum tu kita kena ulang kaji dulu. Okey. Cikgu yakin murid-murid di rumah, dan di mana saja di Malaysia ini telah belajar nombor. Okey, dan kita sini ada angka. Dan ini adalah dia punya
perkataan dia. Okey. Apa tu, Mira? Saya Okey, ini nombor Ha. 10. Okey, ini angka. Ini adalah dia punya perkataan dia. Okey, 10. Okey. Ini yang kita dah belajar dulu. Kemudian nombor kita bertambah lagi besar. Oh, dia ada tambah kosong dekat belakang, cikgu. Sifar. sifar. Jangan lupa ya. Okey, betulkan Sifar. biasa, bahasakan yang betul. Okey, ini adalah nombor 100. Ni dia. Ejaannya. Ejaan ni macam ni. 100. Okey. Dia ada nombornya ada 3 dan bila kita naik Cikgu. maaf. Okey. Pernah dia tengok. Okey. Ini ada nombor. Okey. Nombor yang kita nak belajar hari ni. Sarah. 1,000 ke 1,000 tu Cik Wazir? Boleh sama 1,000 ke 1,000 ke sama. Okey. Yang penting nombor ini 1,000 ni ada 4. 4 nombor kat sini. Jadi nombor. ini nombor yang asas. Jadi hari ni kita nak belajar yang advance sikit, yang banyak sikit. Jadi kita mulakan dengan nombor yang ada kat sini. Okey. Okey, Cikgu Arya boleh tolong saya mana kita nak ajak Mira ni teka-teka mana padanan nombor ni. Itulah. Okey, kita ada nombor kat sini. 1,902. 1,902. Mana satu ya? Tak apa, mana? saya bagi 2 clue. Saya ambil satu ini, saya ambil pasu pertama dengan pasu saya cabutlah. Okey. Ini dan ini. Mana satu yang betul? Mari kita tengok. Okey. Okey. Cuba Mira tengok. Okey, Ini dekat angkanya. depan tu angka nombor 1. Jadi dekat depan situ untuk ayatnya mestilah 1 juga kan cikgu? Tak pasti saya. Tak pasti. Okey. Mana boleh saya bagi tahu jawapan? Okey, Mira jawapan. kena cuba sendiri. Okey, jawapannya saya teka cikgu. 1,902. 1,902. Ada perkataan 2 di situ Cikgu Haziq. Dan, ada perkataan dan. Dua tu betul ke betul. murid-murid? Dan tak ada. Dalam ni tak ada Mira. Okey, Jadi mana satu tu? saya betulkan lagi sekali cikgu. Jingga ataupun biru? Saya pilih biru cikgu, sama dengan cikgu punya Biru. keping. 1,902. Betul tak Cikgu Haziq? Betul. Betul ya. Tahniah Mira. Okey, nombor seterusnya macam mana Cikgu Haziq? Okey, kita ada kat sini nombor. Kita naik sikit nombor kita. Okey, Naik sikit. sekarang ni ini angkanya. Cikgu Arya boleh tolong tunjukkan mana pilihannya. Okey. Panjang sikit kan ni? Okey. Baik. Okey. Wow. Panjang tu Panjang Mira. ni. Sama ada ini ataupun ini. Oh, ini saya tengok sekali saya dah tahu dah. Sebab Okey, tadi mana saya satu? dah belajar dari kesilapan. Okey, angka depan dia ialah 2. Jadi, sebelah ada 9, 9 dan 3. Jadi, kalau 4 digit, dia ialah ribu kan cikgu? Betul. Jadi, untuk ayatnya ialah 2,993. Jadi hijau ataupun jingga. Warna hijau cikgu. Betul tak Cikgu Haziq? Bagaimana? Betul. Ya, betul sekali lagi. Ya Allah, pandainya Mira hari ni. Jadi, bagaimana Cikgu Haziq? Ada lagi? Okey, sebenarnya untuk murid-murid semua kita sedikit pengetahuan tambahan. Okey, apabila kita nak membaca angka ini, pastikan apabila kita jumpa nombor yang ada 4 ni, di sini kita bacakan dia sebagai ribu, 2,000. Yang ini kita baca dia 900. Ini 90 dan 3. Jadi kat sini apabila anak-anak di rumah, okey, nampak nombor yang ada 4 ni, mesti yang mula-mula sekali ribu. Sampailah kat sini Di belakang. 3. Ya, macam tu. Okey. Okey. Boleh nak cuba lagi ke nombor? Boleh Ada lagi ke? cikgu. Boleh lagi Cikgu Haziq. Ya. Boleh lagi. Sila angkat nombor anda. Mana satu? Yes. Angkat nombor ribu-ribu anda. Mana satu? Ini. Okey, kita cuba ini dan juga inilah. Sama-sama jingga. Mana satu jingga yang paling tepat di hati Mira? Yang paling tepat. Okey. Ya. Macam cikgu dah terangkan tadi, depan sekali dia untuk ribu. Ya, betul. Yang kedua untuk ratus. Okey. Yang ketiga untuk ratus, yang kedua untuk puluh.
Okey, yang terakhir sekali digit dia lah. Jadi kalau depan ni 3,500. Salah. 3,096 cikgu. Betul ke cikgu? 3,096. Jingga atas atau jingga bawah? Di atas cikgu. Jingga atas. 3,096. Macam mana Cikgu Haziq? Rasa tepat atau kurang tepat? Dia punya tu betul. Angkanya sebutannya kurang tepat. Okey, Kurang Cikgu Arif, tepat. tolong betulkan Mira ni. Mira, kurang tepat tu sebutannya Mira. Yang sebutannya betul ialah 3,096. Itulah murid-murid yang berada di rumah. Sebutan yang betul untuk angka 3096 itu ialah 3,096. Kena Tak ada bolehlah. puluh lah. Ya, kena ada puluh sebab 96. Kalau Mira sebut 3,096, maksudnya saya kira bagaimana Cikgu Haziq? Okey, Berbeza di situ. apabila untuk kita sebutkan nombor dengan tanpa dia punya sebutan ratus ke puluh ke, itu dah macam nombor telefon. Nombor pendaftaran kenderaan. Sebenarnya kita nak menunjukkan kuantiti, kita kena beritahu dengan betul. Dan di sini ada sifar dekat tempat ratus ni. Jadi kita akan baca terus 3,096. Dan kenapa kita tak perlu sebut sifar ni? Sebab sifar ni memang tak ada. Okey. Jadi, Cikgu Haziq, walaupun saya cikgu bahasa Melayu dan saya rasa ada murid yang di rumah itu mungkin tertanya-tanya, mungkin kalau kata dia tulis 3,000 sifar 96, betul atau kurang betul? Jadi sebenarnya salah sebab kita kena biasakan bila ini nombor sifar, tuliskan perkataan, tak perlu kita nak beritahu nombor sifar. Terus saja. Tak perlu. Macam Kalau itu. kita mengeja ataupun menulis perkataan untuk angka dalam ribu dan seterusnya, tak perlu ditulis lagi perkataan sifar. Sebab sifar itu tidak membawa apa-apa kuantiti. Betul. Okey, kalau macam tu, kita berhenti berehat dululah cikgu. Sebab saya nak refresh lagi semula ni. Hari tu kan dah belajar, lupa pula. Jadi kita berhenti berehat seketika. Adik-adik di rumah, jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini hanya di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali kita di Didik TV KPM. Okey, memandangkan kita punya topik kita pun merupakan pencegahan penyakit berjangkit. Jadi, walaupun tadi kita dah masuk, kita dah ikut SOP, kita dah pakai penutup muka, dah sanitasi tangan. Tapi sebab takutlah dengan topik kita kan, saya persilakan cikgu untuk sanitasi tangan sekali lagi cikgu. Boleh, silakan. ya. Okey. Boleh cikgu. Okey, Okey, agak kemudian ketat di cikgu situ. pula. Silakan. Ada susah sikit. Okey. Kemudian saya pula. Terima kasih, cikgu. Barulah kita rasa okeylah. Dah selamat lah ni kan. Ya, betul. Face mask jaga. Rasa terhindar sebetulnya. Okey. Cikgu, tadi kan kita dah belajar cara nak baca. Lepas tu cikgu, aktiviti yang kita nak buat seterusnya, kita nak menulis pula ke cikgu? Ya. Cikgu Haziq, bagaimana tu untuk nombor terlebih dahulu? Okey. Di sini angkanya. Okey, ini dia. Okey. Ini angka yang kita akan tulis nanti. Dan aktiviti ini boleh dilakukan bersama-sama seisi keluarga. Kalaulah ada ibu dan ayah, okey, anak-anak, kita boleh keluarkan angka. Mungkin kalau anak-anak tu darjah 3, darjah 4, tahun 2, 4 nombor macam ni pun dah cukup. Dan kita boleh ajak seisi keluarga sertai. Okey. Okey, kejap lagi kita akan sama-sama buat, di mana semua orang bersedia dengan papan putih masing-masing. Jadi kat sini kita akan uji uji kefahaman masing-masing. Tadi kita dah padan, sekarang ni kita cuba pula. Okey. Angkanya macam ni. Okey. Saya beri masa dalam 30 saat. 30
30 saat. Mari kita tulis. Angka tersebut. Mari kita tulis. Nak tulis angka ke nak tulis huruf? Okey, Cara baca penonton di rumah boleh cuba. Angka atau sebutan Cikgu Haziq? Perkataan. Perkataan dia. Okey. Perkataan ya, perkataan. Ya. Empat sifar. Okey, sifar tadi cikgu kata jangan sebut. So, 4,000. Betul kot. Bolehlah. 4,508. Okey, dah sudah ke? Saya macam sudah. Okey, dah sudah boleh kita angkat sama-sama. Okey. Betul tak cikgu? 4,508. Okey, itu daripada Mira. Okey. Okey, Cikgu Arif 4,508. Okey, saya pula 4,508. Alhamdulillah, semuanya betul. Betul. Nasib Mira ingat. Untuk angka sifar tersebut Tak perlu ditulis. Tak perlu ditulis. Tak perlu dieja. Ya. Okey. Baik. Sekiranya apa daripada Cikgu Arif daripada bahasa Melayu? Okey, baik. Untuk bahasa Melayu, seperti yang kita boleh lihat pada Mira dan juga pada Cikgu Haziq, Ya. pada papan putih Mini. papan putih mini kita ini, 4 boleh dimulakan dengan huruf besar, boleh juga dimulakan dengan huruf kecil, bergantung kepada frasa ataupun ayat. Kemudiannya dijarak dengan RIRI biubu untuk ribu, jarak sekali lagi untuk 5, dan jarak sekali lagi untuk ratus, dan jarak sekali lagi untuk 8. Tips untuk penulisan untuk perkataan angka ataupun nombor tidak perlu haruslah sebaris. Haruslah sebaris. Tidak boleh ditulis macam kita ada atas ada bawah kan. Yang ni sebab kita tak muat. Bolehlah tulis atas bawah, tetapi yang sebetulnya seperti ini. Mana dia? 4,500. 808. Ini dia. Sepatutnya begini murid-murid. Ya, murid-murid yang berada di rumah, inilah sepatutnya penulisan yang betul untuk angka ataupun nombor. Mira pun boleh tengok ya. 4 kita jarakkan. Tulis 1,000 nilai untuk 4 ini. Kemudian ni jarak tulis 5. Jarak ratus dan jarak 8. Inilah cara menulis, membaca dan juga mengeja untuk nombor. Okey, kalau dalam buku kena tulis sebaris lah kan cikgu? Ya, kalau muat kita tulis sebaris, tetapi jika tidak muat seperti Mira dan juga Cikgu Haziq boleh ditulis ke bawah. Okey, baik. Okey, betul. Ya, Okey, excited banyak saya. Mira betul hari ni ya. Okey. Kita tengok. Boleh bersedia untuk nombor seterusnya? Bersedia, Boleh, cikgu. Cikgu Aziz. Okey, padam dulu. Kita padam. Yang seterusnya. Okey. Ini dia. Alamak. Okey, tengok ni 5,777. Okey. Okey. Ulang lagi sekali. 5,777. Mari. 30 saat dari sekarang. Cuba tulis nombor ni. 5,700. Saya sudah. Alamak. Betul tak ejaan saya? 5,007. Okey. Okey. Mari angkat. Okey, sudah. Ini saya punya. Ada yang berbeza-beza di situ. Ya, betul. Ini saya pencapai. Jadi bagaimana Cikgu Haziq? Okey, kita tengok Mira ni dulu. Kita tengok Mira punya dulu. Okey. Ya. 5,777. Ada macam kurang tepat di situ. Ya, ada huruf besar, ada koma dan ada sempang di situ. Kata ganda ke tu Mira? Tak apa. Kita tanya Cikgu Matematik sebelum tu. Saya punya bagaimana Cikgu Haziq? Ada macam pelik lah. 5,777. Kan ada 5, ada 7, ada 7. Betul lah Cikgu Haziq. 5,000. Ribu penyebut kepada 5. Kemudian 777. Betul lah 777. Barangkali Cikgu Arif penat nak tulis seperti itu. Okey, sebenarnya macam ni okey. Untuk anak-anak murid di rumah, okey. Bila kita sebut ataupun kita tulis dalam perkataan nombor seperti ini, haruslah kita rajin sedikit. Sekiranya kita kurang rajin, barangkali jawapan kita boleh salah. Okey. 5,777.
macam tu. Perlu ditulis 100, 100. perlu ditulis 10. Ya. Walaupun ada 777. Ya, betul. Tetapi Cikgu Haziq, yang Mira punya jauh sangat ni. Mana ada cikgu, saya ada 1000, saya ada ratus. Saya tertinggal puluh je. Betul Ya, lah tu. tapi ada kata ganda, ada sempang di situ Ya. dan juga huruf besar, koma, tanda baca di situ. Mari kita tengok dari segi untuk bahasa Melayu. Betul. 5,777. Dia paling panjang sekali. Panjang. Nak saya tolong ke? Boleh Cikgu Aziz. Cikgu Aziz pegang di hujung itu. Ya. Okey, baik. Kita lihat ya murid-murid ataupun sesiapa saja menonton di rumah itu, beginilah sepatutnya penulisan untuk 5,000 di jarak 7, jarak ratus, jarak 7, jarak puluh dan jarak 7. Itulah kita tulis 5,777. Tidak boleh ditulis sempang begitu dan juga koma, Mira. Ya. Baik. Sempang itu untuk penonton yang berada di rumah sebenarnya membawa maksud kata ganda, Mira. Okey. 77 bermaksud mungkin 77 itu jadi Bilang saya pun tak 77. tahu lah dalam bahasa Melayu tidak pernah wujud kata ganda untuk 7. Tapi dalam matematik, 7 tu bermaksud bilang 77. Macam mana tu? 7, 14, 21. Ya. Kata ganda lah tu. Ganda 2. Ganda kepada 7. Ganda 7. Ya. Okey cikgu, jadi kalau kita tengok jawapan Okey, yang baik. cikgu tunjukkan dan juga jawapan saya ni tak tepatlah jawapan saya Ya, cikgu. kurang tepat sama macam saya pun kurang tepat. Tak apa Mira, kita belajar Mira. Okey, salah. Okey, rasanya kita boleh bagi nombor yang berikutnya. Boleh, kali ni saya pasti betul. Saya dah Okey. belajar dah tadi. Okey, cikgu pun sebentar. Okey, tadi kita naik sikit nombor kita. Boleh cikgu. Okey, ini dia. Apa itu? Ada 6, ada 1, ada 7, ada 6. Macam mana tu Mira? Okey, Okey. ini dia. 6,100. Nak tulis 100 boleh, 100 pun boleh. 76. Okey. Saya pun nak tulis juga. Saya pun nak tulis juga. 6,000. 6,001. Padam. Okey. Cikgu Arif jangan tengok jawapan saya. Itulah saya minta tadi. 6,001. Tak pastilah saya betul atau kurang tepat saya punya ni. 6,176. Kita cuba sekurang-kurangnya. Okey, dah ke? Sudah siap Cikgu Haziq? Kejap cikgu, saya pun dah siap. Tak apa, tenang-tenang. Okey. Okey, mari kita tengok jawapan masing-masing. Ada tak yang lain sikit ni? Cuba tengok. Mira punya 6,176. Saya punya 6,176. Beza di sini. 1 dan juga 100. Cikgu Haziq punya pula? Saya macam ikut Cikgu Arif. 6,176. Sama kita Cikgu Haziq. Saya kira kalau Cikgu Haziq tulis tu betul lah tu. Saya betul Mira. Alamak, cikgu saya tapi salah Mira punya ke? betul ke tidak? Okey, untuk makluman semua di rumah, apabila kita buat aktiviti seperti ini, apabila kita ada bersama-sama dengan ayah, ibu ataupun abang, adik-beradik, di sinilah kita akan melakukan perbincangan. Kita akan banding beza jawapan masing-masing dan di situlah sesi pembelajaran. Sesi pembelajaran berlaku apabila kita membandingkan jawapan sesama kita. Okey, kat sini saya dengan Cikgu Arif jawapan sama. Kita tengok pula Mira, apa yang lain tu? 6,176. Okey, dari segi matematik, 100 tetap diterima sebagai jawapan yang betul. Okey, jadi kat sini 100 pun betul. Okey. 100 begitu pun betul. Wah, betul Ya, ni cikgu. betul Mira. Betul. Kerana sebenarnya dalam bahasa Melayu juga kita Ya. terima 100 ataupun 100. 6,100. Ya. Ya. 1,676. Ya, beginilah. Boleh ke saya tolong? Boleh. Tak apa Cikgu Aziz, boleh. Okey, okey. Nanti menyilangi Mira pula, menutup muka Mira. Okey, baik. Murid-murid yang berada di rumah, beginilah sebutan ataupun cara menulis untuk perkataan ataupun nombor 6,176. Kita ada 6 di sini, kemudian jarak ribu, jangan lupa ribu ya. Jarak 100. Macam Mira punya tadi, 100. Jarak 7, jarak 10
jarak 6. Dapatlah 6,176. Ya, maka betul lah Mira. Tanya Mira. Yeay. Tapi kan Alright. cikgu, Ya, saya ya. nak tanya cikgu. Tadi kan yang saya nampak dekat TV tu, dia tulis 3,000. Macam ni cikgu, 3,000. Okey. 106. Kalau macam ni maksudnya 3 perpuluhan. Macam mana cikgu cara baca kalau macam ni pula? Okey, sebenarnya kalau kita nampak koma kat situ, kita tak perlu baca koma tu, ataupun sebenarnya kalau nombor dia takkan letak titik. Kuantiti yang besar macam ni, dia hanya letak koma saja untuk membezakan ribu. Oh, macam tu. Macam tu. Jadi kat sini bukan kita saja yang baca nombor. Anak-anak murid ke warga macam-macam, pelbagai golongan umur, ada juga orang dewasa, warga orang lama, orang tua. Dulu dia belajar macam ni. Tapi sekarang kita belajar, kita tak perlu menulis koma tu. Jadi kita baca terus je 3,106 macam tu. Ya, betul Mira. Untuk bahasa Melayu juga, murid-murid yang berada di rumah ataupun penonton yang berada di skrin ini, untuk 3,106 itu walaupun wujud koma, secara matematiknya boleh kita tulis koma, tetapi untuk penulisan penuh, kita tidak perlu tulis, dan juga untuk sebutan tak perlu sebut. Kita tak perlu sebut 3,106. Itu kurang tepat untuk bahasa Melayu. Kita sebut sahaja 3,106. Itulah cara menyebut dan juga cara menulis yang betul untuk angka ribu yang ada koma. Baik, jangan sebut koma tu cikgu. Ya, Okey, baik cikgu. Kita berhenti berehat dulu cikgu sebab saya dah betul tadi jawapan saya. Jadi boleh saya berhenti berehat cikgu? Boleh. Okey. Kita bagi hadiah rehat di sini. Baik, adik-adik di rumah jangan ke mana-mana. Kita akan kembali selepas ini hanya di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Cikgu Arif dan juga Cikgu Haziq, apa aktiviti seterusnya yang kita nak lakukan cikgu? Okey, kita akan buat mencari kesalahan. Okey. Mencari kesalahan daripada angka dan juga perkataan yang kita dah sediakan ni. Jadi boleh kita mulakan ke? Boleh cikgu, mari. Okey, ni adalah angka atau nombor yang pertama. Okey. 7,730. Okey, kita lihat. Baik. Mira dan juga adik-adik yang berada di rumah yang telah belajar tadi. Sebanyak 2 segmen tadi, bolehlah uji diri anda di rumah bersama dengan pen dan juga kertas, pensel dan juga kertas. Ajaklah adik, abang, kakak, mak, ayah untuk turut serta. Lihat angka di sana 7,730. Dan di sini 7,703. Adakah tulisan saya ini betul menepati angka tersebut? Jikalau betul, salin semula. Okey. Jikalau kurang tepat, sila tuliskan sebutan ataupun perkataan yang betul untuk angka 7,730. Okey. Saya tulis ke cikgu? 3 sifar. Ya, Okey. betul. Saya tulis cikgu Ya, Mira dan juga adik-adik yang berada di rumah. Sila tulis. Tengok angka ni, Angka tu. Kalau kata betul, bolehlah salin dari sini. Okey, ini jawapan saya. Betul. 7,703. Maksudnya sama seperti jawapan saya. Betul. 7,703 merujuk kepada 773 sifar itu, murid-murid yang berada di rumah. Betul atau kurang betul, Cikgu Haziq? Okey, apabila kita lihat angka ni 7,730.
30. Saya tertinggal puluh. Cikgu. Mira pun tertinggal puluh juga. Lihat nombor ya. Tapi kan cikgu kata kalau sifar tak payah tulis. Itulah. Kalau sifar di tengah-tengah. Tetapi apabila di hujung, Cikgu Haziq, sebenarnya bagaimana? Okey, apabila sifar tu berada di hujung kat sini. Jadi kat sini dia telah secara automatiknya kita menceritakan tentang 30. Macam Betul tu. lah Mira. Dan ya. juga adik-adik yang berada di rumah. Betul. Kalau kita tulis 7,703, dia jadi 7703. Jadi kenalah tulis puluh. Macam ni, betul tak cikgu? Ya, betul, betul. macam tu. Tapi dapat setengah markah je lah Mira. Mira padang jawapan tadi. Kiranya dapat setengah, tak dapat penuh Ya, ya? tak dapat penuh. Okey. Tak apa cikgu, setengah pun Ya. markah juga. Tak apa, Ya. kita cuba lagi untuk angka yang seterusnya. Mari cikgu. Macam tadi, nombor angka yang salah. Okey, cuba tengok yang kedua pula. Kita tengok yang angka yang salah ke perkataan yang salah. Cuba kita tengok sebab kita tadi dah mahir kan? Kita dah mahir mengenal, menulis, mengeja. Jadi kita tengok padanan angka dan perkataan ini. Mari. Ya. 8,803. Macam ada yang kurang. 8,803. Bagaimana murid-murid yang berada di rumah? Ya. Mira yang berada di studio. Tolong tulis jawapan yang tepat. Saya tulis cikgu Ya. 8. Ribu. Tengok angka ni, tengok. Tuh, tengok angka angka. jangan tengok ni. Tengok jawapan kan? Okey, Ah. 8,803. Ini mesti betul. Baik, saya dah siap. Ini jawapan saya. Mesti betul kan cikgu? 8,831. Adik-adik yang berada di rumah bagaimana? Dapat jawapan sama seperti kakak Mira yang berada di studio? Betul tak Cikgu Haziq jawapannya tu? Jawapan Mira betul. Betul. Tahniah saya lah salah Cikgu Haziq. Kat mana yang salah tu? Kat mana yang salah tu? Cuba tengok. Mana satu ya adik-adik yang berada di rumah? Mana satu bahagian yang salah? 8, betul 8,000. 800 ada. Ada. 3 ada tapi puluh. Saya tertinggal puluh dan juga angka 1. Jadi peringatan untuk adik-adik yang berada di rumah, walaupun hujungnya 1, Ya. tetap membawa maksud. Jadi tulis, jangan tertinggal untuk tulis. Ya. Jadi dapatlah sepatutnya jawapannya 8,831 macam Mira punya. Betul, macam saya Ya, punya. dapat 1 markah penuh. Tahniah Mira. Cikgu, Ya. saya Ya. tanya, tadi kan cikgu kata kalau 100, kita boleh juga tulis 100. Ya. Kalau 1 je, boleh tak tulis 8,830 se? 30 se. Tadi cikgu kata kalau 100 boleh sama dengan 100. Se tu. Sa Pangkal tu. se tu. Boleh tak ke kena tulis penuh juga 1? Okey. Sa, pangkal sa. Okey, untuk bahasa Melayu, dari segi penulisan bahasa Melayu, sa itu tidak membawa apa-apa maksud, melainkan untuk matematik, tempat, kedudukan. Jadi kalau kata puluh sa, bermaksud... Puluh se. Se ke sa? Se. Se, se. Se. 100. Macam mana tu? Cikgu Haziq, kita bayangkan kalau murid kita ada yang begini, Cikgu Haziq. Sebenarnya untuk makluman, se tu hanya membawa maksud apabila diletakkan pada awal puluh, ratus, ribu. Jadi 10. Satu sifat. 100. Satu sifat-sifat 100. 1000. Apabila dia hanya boleh digunakan apabila dia letak di awal. Macam tu. Kalau kita letak di hujung, dia tak membawa maksud apa-apa. Baik. Maksudnya fahaman saya Cikgu Haziq dan juga mungkin ada murid-murid yang berada di rumah fahamannya begini. Jikalau sa, tak perlu kita tulis se. Contohnya 1 di belakang itu tak perlu lagi kita tulis se-1. Tak perlu. Tapi kalau kata dah masuk rumah puluh, kita sebutlah 10. Boleh. Untuk ratus, 100. Seratus. Untuk ribu, 1000 dan seterusnya. Ya, betul. Tapi kalau untuk sa,
Tak boleh ya murid-murid dan juga Mira. Salah. Okey, baik. Seterusnya cikgu nombor lain. Okey, ni nombor besar sikit ni. Nilai terbesar yang kita ada. Okey. Okey. Kita tengok Cikgu Arif punya perkataan tu. Susah Ataupun ni. angka cikgu. Angka Mana di satu? situ soalannya 9 sifar 2 sifar. Ini tulisannya. 9,020. Kalau betul, tulis yang sama. Okey. Kalau kurang tepat, betulkan yang kurang tepat. Okey. Ya. Adik-adik dekat rumah pun mesti cuba Ya, juga kan? Cuba juga. Okey, Bapa Hal pun mesti lihat angka kat sini. Kena tengok kat situ. Ya. 9,000 2 sifar. Ini jawapan saya. Okey. Jawapan adik-adik bagaimana? Ya. 9,020. 9,020. Sama macam saya, Cikgu Aziz. Ya, Kami betul. sama. Sama. Ya. Jadi kalau sama, betul lah jawapannya. Betul. Ya. Nasib tak boleh bertepuk. Kan? Betul cikgu? Ya, betul. Ini adalah angkanya dan itu adalah perkataan yang betul. Ya, inilah perkataan yang betul. Kita perlu mengeja ataupun menulis 9 jarak ribu, jarak 2, jarak Jarak puluh. puluh. Tak boleh tulis 9 jarak ribu, jarak 2, jarak sifar. Kurang tepat. Ya. Okey. Faham. Okey, untuk makluman semua di rumah, apabila kita tulis nombor, walaupun ada sifar kat belakang ni, kat mana ke, okey, ini adalah angka yang menunjukkan kuantiti. Sekiranya kita baca sebagai yang berasingan 9 sifar, 2 sifar, itu dah macam identiti. Contohnya nombor plate kenderaan. Tak pernah kan orang sebut 9,020. Jadi kita akan sebut dia berasingan. Sama juga dengan nombor telefon. Adakah kalau kita minta nombor telefon orang, kita minta sebutkan juta Satu ke? juta. Apa semua kan tak ada kan? 8,086. Ya, betul tu. Bayangkan kalau kita sebut macam tu, tak habislah kita nak beritahu orang nombor telefon kita. Betul Jadi tu. kat sini, ini adalah angka yang menunjukkan kuantiti. Sebab itulah disebut 9,020. Membawa masuk nilai. Ya, betul. Nilai dan kuantiti itu perkara yang sama, Mira. Dan juga adik-adik yang berada Ya, di betul. rumah. Kalau macam sebutan untuk nombor giliran pun sama juga kan cikgu? Nombor giliran Dia tak sebut 9,020, tak ya, kan? tidak sebab tidak membawa nilai. Ya, betul. Okey, baik cikgu. Seterusnya cikgu, ada lagi ke nombor lain cikgu yang kita nak cuba? Nombor lain. Okey. Kalau kita cuba nombor ni? Nombor mana? 3,096. 3,096. 3,096. Cuba. Mira, cuba tulis tanpa saya tunjuk dulu. Cuba dulu, cuba. Cuba Alamak. dulu. Lepas tu nanti kita... Tadi kita dah bantu. Sekarang dah adik-adik yang berada di rumah. Ya. Kali ini biar Mira dan juga adik-adik yang berada di rumah bantu diri sendiri terlebih dahulu. Kita nak lihat betul atau kurang betul. Okey, ini pasti betul. Okey, saya dah selesai. Adik-adik di rumah, tunjukkan juga jawapan anda. Kita ya. nak lihat Mira buka jawapan, adik-adik di rumah buka jawapan dan saya buka jawapan. Ini jawapannya, Cikgu Aziz. Betul atau kurang betul? 3,096. 10. Okey, nampak macam sama. 3,096. Sama, kita sama, Mira. Sama, betul tak cikgu? Betul tak Kat cikgu? sini saya tak nampak apa-apa yang pelik, jadi betul Ya, jawapan. betul. Tahniah untuk kita, Mira. Dan jikalau adik-adik yang berada di rumah juga betul, tahniah untuk adik-adik yang Ya, berada di betul. rumah. Ya. Baik, okey cikgu. Saya dah banyak dah betul ni cikgu. Kalau ikut poin ni, tak tahulah berapa ribu dah Ya, poin saya ya. kan. Okey, kalau macam tu kita berhenti berehat seketika boleh cikgu? Okey, Boleh, Mira. Okey. Ada apa-apa lagi ke yang cikgu nak tease adik-adik ataupun murid-murid dekat rumah? Lepas ni apa lagi kita nak buat? Lepas ni kita akan cerita kenapa kita kena belajar. Kenapa kita kena sangat kenal ni? Kenapa Ya, kena betul. Kita dah sebut dengan belajar. betul? Kita dah bersiaran satu hari ini. Ya. Dan adik-adik yang dah berada di kaca TV bersama dengan keluarga mesti nak tahu di hujungnya kenapa kita perlu belajar tentang nombor. Betul. Kalau nak tahu kenapa kita nak belajar tentang nombor, kita berhenti berehat seketika. Kita kembali selepas ini dengan jawapan daripada cikgu. Berhenti berehat seketika.
KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali kita di TV KPM. Kita dah berada di segmen yang terakhir, Cikgu. Cikgu, di segmen terakhir ni, macam Cikgu katakan, apa yang kesimpulan atau perumusan yang Cikgu boleh sampaikan kepada adik-adik dekat rumah? Kenapa kena belajar nombor-nombor semua ni, Cikgu? Okay, untuk makluman semua, terutama untuk adik-adik di rumah, ibu bapa, guru-guru, rakan-rakan semua. Okey, kenapa kita nak sangat anak-anak kita ni mahir pasal nombor? Pertama, dia boleh memberitahu kuantiti yang sebenar. Sekiranya angka di sini, okey, sekiranya angka di sini salah sebutannya. Jadi kita tak dapat menunjukkan ini kuantiti yang banyak, kuantiti yang besar, dan ini merupakan kes positif COVID-19 pada hari ini satu Malaysia lah. 7,452. Tingginya, Cikgu. Jadi lepas ni pastinya adik-adik boleh membaca nombor dengan betul, dan semestinya adik-adik boleh bersedia dengan pembelajaran matematik seterusnya, operasi, cerakin nombor, bundar dan sebagainya. Betul tu Mira dan juga Cikgu Haziq dan juga adik-adik yang berada di rumah. Jikalau kita tahu bagaimana untuk menyebut dan juga kita tahu nilai kepada angka tersebut, tentunya kita akan takut dengan situasi sekarang kerana hari ini kes menunjukkan bilangan 7,452 pesakit yang positif COVID-19. Itu menunjukkan satu nilai ataupun angka yang saya rasa cukup tinggi dan cukup besar. Jadi sebab itulah kita perlu tahu tentang nilai angka dan juga bagaimana untuk menulis, menyebut dan juga membaca dalam perkataan, terutamanya bahasa Melayu. Macam tu 7,000, jarak 400, jarak 52. Jadi di akhirnya nanti adik-adik akan dapat sekurang-kurangnya mencapai tahap penguasaan 3 dalam bahasa Melayu, iaitu adik-adik akan dapat mendengar dan bertutur, membaca dengan sebutan yang betul dan juga menulis dengan tulisan yang betul berkaitan dengan nombor. Okay. Kalau matematik dapat TP berapa, Cikgu? TP 3. Maksudnya dia tahu dan faham. Betul tu. Macam mana nombor ni ditulis dan juga boleh baca, dan yang penting dia boleh bersedia untuk operasi yang berikutnya, kemahiran berikutnya. Betul, Cikgu. Bagaimana pula, Cikgu, dengan konsep pelan yang Cikgu terangkan di awal tadi tu? Okey, konsep pelan ni di mana ini adalah salah satu program sokongan pengajaran pembelajaran untuk subjek matematik dan bahasa Melayu untuk penguasaan tahap minimum murid-murid TP3. Ya, kemahiran asas untuk murid-murid tersebut. Sekurang-kurangnya tahu tentang matematik dan juga tahu untuk berkemahiran bahasa secara sederhana dan memuaskan. Itu kata kuncinya, memuaskan tahap penguasaan 3. Baik. Okey, ini kalau dalam peperiksaan jangan salah. Ya, betul. Jangan ejaan jangan tersalah eja. Betul. Jangan terletak sifar. Betul, jangan terletak sifar jangan macam saya tadi. Sifar. Dan kemahiran ni bukan saja untuk murid-murid di tahap 1, tahun 2, tahap 3, malahan untuk tahun 4, 5, 6 pun boleh juga mengikuti ataupun belajar kemahiran menulis nombor yang betul supaya kita biasakan yang betul. Betulkan yang biasa. Betul. Macam tadi saya dan juga Mira juga ada yang salah, Cikgu Haziq. Jadi jikalau kita pun ada salah, pastinya penonton yang berada di rumah tidak lari daripada melakukan kesilapan. Jadi sama-sama kita belajar seperti biasa, kita betulkan yang biasa dan biasakan yang betul, betulkan yang biasa. Ya. Tersusul saya. Okey, Cikgu. Last sedikit nasihat Cikgu kepada murid-murid dekat rumah. Cikgu merupakan cikgu matematik. Kepada murid-murid yang rasa matematik ni susahlah, nombor-nombor ni nak faham, nak ingat kuantiti dia 1110 tu. Ada tak nasihat Cikgu ataupun tips Cikgu kepada mereka? Okey, saya dulu kan. Silakan, Cikgu. Okey, untuk matematik senang saja. Okey, apabila murid-murid semua ada mengalami masalah nak menulis. Kat sini kita ada contoh. Ini adalah kad. Kad nombor yang sebenarnya ini dibuat daripada kertas pasir. Nanti boleh kalau sesiapa ada masalah untuk menulis, terutama yang murid-murid tahun 1, tahun 2. Okey. Nanti cikgu akan kongsikan link untuk dapatkan bahan ini. Jadi ibu bapa di rumah atau guru-guru boleh muat turun dan cetak atas kertas pasir ke, dan kita potong, tampal atas kertas ni, dan kita boleh suruh mereka ikut
bentuk huruf ni, nombor ni supaya adanya motor halus, ingatan motor. Ya, psikomotor. Ingatan motor atau memori motor memori untuk menulis 3 contohnya. Wow, okey. Jadi buat matematik is fun lah Ya, kan. boleh. Tak susah pun sebenarnya. Okey, bagaimana pula daripada cikgu yang merupakan cikgu bahasa Melayu nak pastikan adik-adik ataupun murid-murid dekat rumah eja betul. Ya, mudah sahaja bahasa Melayu ini. Bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris, apa-apa sahaja bahasa di dunia ini, yang penting kita kena rajin membaca. Bukankah kita kecil-kecil dulu sebelum tidur, ibu bapa kita akan membacakan buku cerita, betul? Jadi itu sebenarnya merupakan salah satu langkah asas, langkah pemula untuk memastikan kanak-kanak ini minat dan seterusnya melakukan amalan membaca. Kan kita ada dulu lagu amalan membaca budaya kita. Betul. Sebab itulah pentingnya membaca, kerana daripada membaca kita akan dapat menulis dengan baik. Bila cikgu sebut tentang amalan membaca tu, saya teringat dulu saya sekolah rendah, saya suka sangat baca surat khabar. Ya, bagus. Sebab tu Mira ada hari ini sangat pandai dalam bertutur dan menulis. Terima kasih cikgu. Okey cikgu, kita pun dah di akhir waktu. Jadi baik, terima kasih kepada semua yang menonton sehingga ke penghujung rancangan. Terima kasih cikgu. Ya, terima kasih Mira atas ilmu yang diberikan hari ini. Okey, kepada adik-adik di rumah, kita jumpa lagi di lain waktu pula hanya di Mahir Didik TV KPM. Bye. Assalamualaikum. Didik TV KPM